Jadi kalau kita tengok Saifuddin ni tuan-tuan, Saifuddin ni dia bukannya baru dia ni. Dia daripada dulu lagi. Daripada bermula dengan ICC Stated Rome lagi. Bermula dengan ICC Stated Rome. Jadi dekat ICC Stated Rome pun berlakunya pemanipulasi. Berlakunya pemanipulasian. Di mana fakta yang sebenar-benarnya tidak didedahkan kepada rakyat. Dia bagi tahu bahawa ICC Stated Rome ini tidak ditandatangani. Pada ketika itu kitalah orang kuat yang menentang ICC Stated Rome ini, yang kita siasat berkenaan dengan dokumentasi. Kita tak dengar apa yang mereka cakap, kita tak pernah pergi ceramah bagi tahu tentang apa yang mereka cakap, tetapi kita rujuk balik dokumen dia. Kita bagi tahu kepada rakyat dan kita gempak mereka. Kalau mereka tidak menarik semula ICC Stated Rome, kita akan minta perkenan. Kita akan pergi ke istana bagi Yang di-Pertuan Agong untuk mengambil tindakan di bawah perkara 150(6)A, iaitu pengistirahan darurat, dan boleh orang kata apa, return back law. Mana-mana undang-undang yang diluluskan dalam masa di dalam masa darurat ini tidak akan diluluskan. Mana-mana undang-undang yang dibawa tidak akan diluluskan dalam perkara 150(6)A. Okey. Masa tu orang kata kita gila. Dalam perkara 6A, 150(6)A menyebut pasal 5 tidak boleh memperluaskan kuasa parlimen mengenai apa-apa perkara hukum, syarak atau adat Melayu, atau mengenai apa-apa perkara undang-undang atau adat anak negeri di negeri Sabah atau Sarawak. Dan juga pasal 6 tidak boleh menjadikan sah mana-mana peruntukan yang tidak selaras dengan peruntukan perlembagaan ini yang berhubungan dengan apa-apa perkara sedemikian atau berhubungan dengan agama, kewarganegaraan atau bahasa. Kita nak minta benda tu dulu. Kalau siapa masih ingat lagi lah. Kita nak minta darurat di bawah perkara 150(6)A. Sekiranya dia tidak menarik semula ICC Stated Rome. Ni kerja Saifuddin. Tetapi hari ni orang tidak melihat kepada kandungan. Tidak melihat kepada kandungan ICC Stated Rome. Sebenarnya ICC Stated Rome ini mereka cuba nak manipulasi Raja-Raja Melayu. Dan mereka cuba membohongi Raja-Raja Melayu. Kerana apa? Kerana di dalam dokumen asal ICC Stated Rome menyebut bahawa ia tidak perlu di-ratify. Laptop saya ada kat luar. Anak saya tengok TV, tidak saya boleh tunjuk dokumen tu. Di dalam dokumen itu menyebut bahawa dokumen ini akan sah pada the 1st June. After 16 day. Deposit dokumen asal. Maknanya kita dah deposited, kita tak perlu ratify. Jadi mana-mana negara yang deposited akan menjadi sah pada 1 Jun selepas 60 hari tarikh deposit tu. Jadi itu yang tidak dimaklumkan kepada Raja-Raja Melayu, itu yang tidak dimaklumkan kepada rakyat Malaysia. Dan kenapa dan mereka juga membuat beberapa website untuk membohongi rakyat Malaysia. Mereka menggunakan teknik phishing, iaitu mereka tidak mahu rakyat Malaysia untuk pergi ke dalam United Nations Archive sendiri untuk menengok bahawa sama ada dokumen itu ditarik ataupun tak. Tetapi mereka membuat website-website yang lain. Antaranya adalah mereka menggunakan platform Wikipedia, mereka menggunakan website yang dibuat khas konon-kononnya ICC Stated Rome status, sedangkan tidak ada pun website itu di dalam United Nations. Bila kita rujuk dalam United Nations, dia masih lagi aktif. Tapi alhamdulillah sebelum 1 Jun, selepas kita mendesak demi terus mendesak pada waktu itu, mereka telah mengeluarkan notification withdrawal. Sebab apa tuan-tuan? Kita nampak di sini kalau tuan-tuan nak tengok Saifuddin ni, kita tengok pada waktu itu Allah Subhanahu Wa Taala nak tunjuk kepada kita satu benda ya. Semasa kerajaan Malaysia masuk di dalam ICC Stated Rome, yang masuk bersama adalah Filipina. Tetapi apabila Filipina mengumumkan penarikan, dalam masa 24 jam United Nations melalui setiausahanya mengeluarkan notification of withdrawal. Kenapa Malaysia tidak keluar notification of withdrawal selepas seminggu? Dan hampir pada waktu itu, hampir ke 1 Jun lah. Dan saya pada waktu itu ditangkap kerana video saya untuk membuat
darurat di dalam negara Malaysia. Saya ditangkap oleh DeFi dan beraya tahun lepas beraya di dalam lokap. Raya pertama, raya kedua, raya ketiga. Itu adalah dan apa yang saya ceritakan mereka katakan adalah katun. Sebab apa? Pada waktu itu pangkat kita Lance Corporal Polis. Mereka kata katun. Tapi bila kita tunjuk dokumen yang asal, barulah mereka melihat. Kalau saya boleh tunjuk sekarang ni kepada tuan-tuan sendiri akan nampak mereka cuba untuk menggugat Raja-Raja Melayu. Sebab apa saya kata menggugat Raja-Raja Melayu? ICC Statute Rome ini berkaitan dengan Akta Ketenteraan. Tuan-tuan kena tengok, itu yang paling berat sekali, Akta Tentera 1976. Kenapa? Yang di-Pertuan Agong boleh menggerakkan mana-mana unit anggota angkatan tentera dan juga batalion semasa berlakunya darurat. Dan sekiranya ICC Statute Rome ditandatangani, yang di-Pertuan Agong hilang kuasa ke atas proklamasi darurat. Kerana tidak boleh menggerakkan mana-mana bahagian ataupun unit angkatan tentera dan boleh didakwa di dalam Mahkamah Internasional. Yang orang nampak Sultan Johor, sebab Sultan Johor ada militeri dia sendiri. Tapi yang orang tak nampak adalah kuasa yang di-Pertuan Agong. Yang di-Pertuan Agong mempunyai kuasa untuk menggerakkan angkatan tentera. Itu yang paling berat. Mereka cuba untuk melucutkan kuasa ataupun mengahadkan kuasa yang di-Pertuan Agong. Ini adalah Saifuddin Abdullah, kalau tuan-tuan nak tahu. Bukan saya nak sebut pasal Eric Paulson tu saja. Dan dia juga tuan-tuan berusaha untuk mendandatangani ICED untuk apa? Menghapuskan perbezaan ataupun orang kata apa, lebih kurang paling mudah ICED ni nak hapus ketuanan Melayu. ICED ni nak hapus ketuanan Melayu dan nak dapat semua bangsa adalah sama rata. Sedangkan semasa kita merdeka, kita telah pun bersetuju bahawa ini adalah tanah Melayu. Dan di Sabah Sarawak adalah tanah Borneo atau dipanggil sebagai Bumi Putera, rakyat kepada persekutuan selepas hari Malaysia. Tetap semasa kita merdeka, apa yang kita buat? Kita boleh menerima bangsa-bangsa lain, India dan China. Tetapi kita bergantung kepada Perjanjian 1948, iaitu tentang hak keistimewaan orang Melayu, bahasa kebangsaan, Islam sebagai agama negara dan juga sistem monarki dalam negara kita. Tetapi yang cuba menggugat siapa? Yang cuba menggugat orang yang sama juga yang kita sebut pada hari ini adalah Saifuddin Abdullah. Jadi tidak hairanlah kalau dia melantik Eric Paulson ini seorang yang anti-Islam dan ulama juga pendokong liberalism di Malaysia ni. Kerana apa? Kerana fahaman dia sama dengan mereka ni. Otak dia dah sama dengan mereka ni. Kalau kita tengok daripada tindakan yang dia ambil. Bila kita bawa saja ICED, kita hapuskan ketuanan Melayu, maka di situ hapus juga kedudukan Raja-Raja Melayu, sistem monarki. Apa yang akan tergugat? Islam akan tergugat. Itu yang saya beritahu. Sebab apa Islam akan tergugat? Kerana Raja-Raja Melayu adalah ketua bagi agama Islam di setiap negeri. Dan juga yang di-Pertuan Agong adalah ketua bagi agama Islam di peringkat persekutuan dan juga bagi negeri-negeri yang tidak beraja. Jadi mereka cuba menggugat perkara 3 fasal 1, iaitu Islam adalah agama negara. Itu tidak hairanlah kerana dia dah buat dah sebelum ini. Dia telah pun buat sebelum ini, dan orang kata apa? Tidak mungkin kalau dia buat sekarang ini. Dia melantik Eric Paulson. Sebab itulah saya kata sebelum saya nak kata ni, saya nak baca komen dulu. Banyak sangat komen Waalaikumsalam Abang Fidos Sani. Selamat malam. Apa tajuk Bobeh nak share? Terbaik, alhamdulillah, amin. Apa gila pakat? Sehari selepas kau viral isu Statute Rome, tiba-tiba Tun menggelabah dan kata dia tak buat pun. Ayah masih ingat lagi Ayah masih ingat lagi tentang isu tu jadi terus menggelabah ke semua. Dan orang yang paling marah pada ketika itu adalah Kural Segarin. Saya ditangkap atas arahan siapa? Pegawai penyiasat pada ketika itu mengatakan bahawa saya ditangkap atas arahan daripada Peguam Negara. Dia beritahu saya. Saya tanya kenapa saya ditangkap? Ini adalah arahan daripada Peguam Negara. Jadi dia tangkap dan rampas dokumen dan juga telefon saya. Yang saya tanya kenapa nak rampas dokumen? Dokumen ini tiada perkaitan langsung. Kenapa nak rampas semua-semua dokumen? Pada waktu itu saya dapat membuktikan bahawa antara yang terlibat bukan Saifuddin saja, tetapi Kuala Segaran juga terlibat di dalam
di dalam orang kata apa untuk apa nama ni ICC Statehood Rome. Tapi masalahnya kan kebanyakan anggota penguatkuasa ni mereka tidak mempelajari tentang international treaty ataupun international law. Jadi mereka tak faham bila kita terangkan dan mereka mengatakan kita ini dah macam ejen CIA, dah macam ejen Rusia, nama apa, ejen KGB. Kita ni dah macam ejen CIA. Kan saya pernah kena fitnah, konon-kononnya saya ni ejen CIA, konon-kononnya saya ni ejen KGB, hilang paras mental, gila dan sebagainya. Sedangkan benda itu tidak difahami. Kalau dia melihat ke arah dokumen yang saya bawa itu dan dia melihat sendiri, oh memang ada kenyataan di dalam dokumen itu yang menidakkan kuasa yang di-Pertuan Agong, jadi mereka patut mengambil tindakan, bukan tanya saya macam mana saya boleh dapat dokumen tu. Sedangkan dokumen itu ada dekat United Nations. Dan saya dapat dokumen penuh itu melalui apa nama ni email kepada salah seorang daripada orang kata apa, dia ada tuan-tuan P pun, tuan-tuan email pun boleh. Dekat United Nations dia akan hantar dokumen berkenaan dengan Malaysia, berkenaan dengan Malaysia. Dan dokumen tu sebenarnya dia ada dalam 2 bahasa. Bila saya serah kepada mereka dia ada dalam 2 bahasa, tapi dia pun tak selak bahagian belakang. Dia pun pertikaikan macam mana saya boleh tahu bahasa Itali. Bahasa Perancis. Dia tanya saya, macam mana saya boleh baca dalam bahasa Perancis? Sedangkan dalam United Nations memang depan tu bahasa Perancis, yang belakang tu bahasa Inggeris. Sepatutnya dia tengoklah dulu dokumen tu sampai habis, baru pertikai. Baru pertikai, tanya macam mana saya boleh tahu dalam bahasa Perancis. Memanglah saya tak boleh nak baca penuh dalam bahasa Perancis, tapi saya fahamlah juga sikit-sikit. Tapi dah bila kita tak faham dalam bahasa Perancis, yang kita nak baca dalam bahasa Perancis, sebab kita baca dalam bahasa Inggeris lah. Itu masalah dia. Gila pangkat lebih baik dari gila nak berpecah. Kau adalah wira anak muda. Aku bangga. Terima kasih. Terima kasih. Saya tidak minta dibanggakan, tetapi itu adalah tugas sebagai seorang rakyat Malaysia. Kita mestilah amanah, taat dan setia kepada persekutuan. Setiap orang rakyat Malaysia, kalau dia tahu berkenaan dengan benda tu, dia kena amanah, dia kena taat dan juga dia kena setia kepada persekutuan dan juga raja-raja Melayu. Sebab kita adalah rakyat kepada seorang raja. Dan kita adalah rakyat kepada negara Malaysia. Bila kita rakyat kepada negara Malaysia, kita mestilah memegang benda tu. Kita mestilah memegang benda tu. Sama rata semua bangsa, tetapi selama 22 bulan sebarang keuntungan dapat satu bangsa je. You know who? I know. I know. I know very well. Dapat kepada bangsa mana. Sepatutnya Atuk tu ditangkap kerana bersubahat pasal ICC Statehood Rome, patut ditangkap. Teruskan berjangan, sedang sibuk layan Bebe Ridwan di YouTube. Tak apa, jangan layan siapa dia tahu seorang tu. Esme Syafiq hari ni isu Eric Posen. Bagus. Siapa Esme tengah live lah sekarang. Esme kalau dia tengah live, saya tak buat live. Sebab saya dengar dia Esme cakap ni seronok kan. Lah ni makin seronok dia cakap. Alhamdulillah hasil dari suara-suara akak umbi pendukung Abata dan suara-suara orang yang buat live macam kau dan perkara dan lain-lainnya, banyak perkara yang merugikan. Abata berjaya digagalkan. Rakyat mesti bersatu. Pastikan suara kita kuat didengar. Ya betul. Orang pertikaikan kita dulu ayah. Setakat mana kita punya kerja. Mungkin hak baru kenal kita ayah kan. Tapi hak lama kenal kita, dia pun tahu kita melalui pelbagai benda. Kita ditangkap semasa hari raya tahun lepas. Kita dituduh sebagai pengganas. Kerana apa? Kerana untuk menghalang agenda MA63. Kerana untuk menghalang ICC Statehood Rome. Kita dibuang daripada jawatan. Dituduh macam-macam benda. Tapi kita masih lagi berpegang bahawa aku adalah bangsa Melayu, rakyat kepada seorang raja. Aku walau apa pun terjadi ke atas diriku, aku tak boleh give up. Aku mestilah kena amanah, taat dan setia kepada persekutuan dan juga raja-raja Melayu. Alhamdulillah setakat hari ini saya memegang apa benda tu yang saya cakap tadi. Betul Syafiq, kau orang pertama berekan isu ICC Statehood Rome. Syabas, kalau tidak rakyat masih Alpa, terima kasih. Eric Paulson dilantik sebagai ahli majlis komunikasi dan multimedia. SKMM. Jadi banyaklah sekatan akan dibuat. Sebab tu kita tengah buat live pun tiba-tiba stuck. Tiba-tiba stuck. Lepas sebab itulah saya kata tuan-tuan, saya berpendapat sama juga macam Esme Mak Isa. Jadi kita bubarlah parlimen. Jadi mudah untuk rakyat pilih. Tak perlu dah kerajaan hak duk ada sekarang ni nampak macam duk ada. Saki baki lagi orang PH duk ada dalam kerajaan ni. Jadi dia memudaratkan.
Jadi kita berpendapat penuh. Lagi satu dia tak kuat. Selepas peletakan jawatan Timbalan Menteri Kerja Raya, kan, kita hanya ada kelebihan 1 kerusi saja. Kan, bila-bila masa boleh goncah. Kan, jadi adalah lebih baik, kan, bubarkan parlimen, serahkan semula kuasa kepada rakyat. Rakyat yang akan menentukan. Kalau Pakatan Harapan menang, itu dah rakyat pilih. Nak buat macam mana? Menanglah kamu. Tetapi kami akan sentiasa berjuang untuk menggagalkan agenda-agenda kamu. Tapi kalau kata Muafakat Nasional menang, kan, itu adalah kejayaan terbesar bagi kita. Kan, bagi kita, dan juga kejayaan pertama selepas kita jatuh akibat daripada fitnah dan juga tomahan-tomahan, kan, tanpa asas dan fakta yang kukuh, kan, sehingga menyebabkan kekeliruan rakyat Malaysia dan akhirnya kita jatuh merodom. Dan apa yang mereka buat? Mereka telah pun menjual hampir keseluruhan aset orang Melayu, kan, menggandakan hutang negara dan membebankan orang-orang Melayu. Kan, itu yang mereka buat selama ini. Ismail lah kat Baling tu, Kampung Besar Kulim. Kan, semangat Melayu bos, Syabas. Terima kasih Ikuan Hamzah. Kan, terima kasih abang Ikuan Hamzah. Kan, Ikuan Hamzah lah. Kan. Jadi itulah yang kita perlu ada. Komen saya tentang Saifuddin Abdullah. Dan kita mendukung untuk, ada orang kata, kan, tidak sesuai untuk buat pilihan raya ke-15 ini kerana, kan, selepas PKP, kan, kita akan berbelanja besar dan boleh merugikan kerajaan. Tapi tuan-tuan, kan, kita kena tengok daripada sudut yang berbeza. Kan, kalau kita teruskan dengan kerajaan yang goyah ini, lagi akan merugikan kerana terpaksa dindong, terpaksa macam-macam lah berlakunya pembelian ahli-ahli parlimen 100 juta. Kan, selagi mana nak tahu guna duit kerajaan, beli pula ahli parlimen 100 juta, lagi rugi. Kan, lebih baik bubar je parlimen. Kan, sekarang ni, kan, mengundi kita boleh buat penyerakan sosial. Kan, lagipun masa mengundi pun mana ada orang duduk rapat-rapat. Kan, semua orang berjarak, kan, dan tidak, orang kata apa, kempen pun, kan, kempen pun bolehlah buat kempen, orang kata apa, tidak berhimpun, tidak membuat perhimpunan yang besar-besar, tapi bolehlah kempen dalam mukim ataupun daerah-daerah dia sahaja. Kan, adalah macam bolehlah fikirlah SOP apa pun. Kan, janji rakyat, apa yang rakyat nak adalah kembalikan semula kuasa kepada rakyat yang akan menentukan, kan, siapa yang dia akan pilih, kan, kerajaan yang macam mana yang rakyat nak. Kan, kerajaan yang macam mana yang rakyat nak untuk kita apa? Kan, untuk memperbaiki ekonomi negara dan sebagainya. Kan, dan kita yakin, kan, sekiranya Datuk Seri Najib Razak dicalonkan semula sebagai Perdana Menteri Malaysia yang seterusnya, kan, kita yakin ekonomi negara kita, kan, selepas PKP ini akan berkembang sebagaimana pada zaman pentadbiran Datuk Seri Najib Razak dahulu. Kita yakin, kita amat yakin dan 100% yakin, kan, dengan kebolehan Datuk Seri Najib Razak, kan, dan juga dengan pemikiran Datuk Seri Najib Razak ini, kan, dapat membawa ataupun dapat memacu negara untuk memperbaiki semula ekonomi, kan, sebagaimana yang telah dilakukan dahulu, kan, di mana pada waktu itu beban hutang negara amat tinggi, kan, dan dikurangkan sehingga 50%, iaitu 586 semasa ditinggalkan pada bulan Mei tahun 2018, dan kini hari beban hutang negara meningkat sehingga 786 bilion. Kan, itu yang kita perlu tahu. Kan. Apa cerita Bukit Maluk Fit senyap sunyi, sepi tanpa berita ni? Kan, sabar. Kan, ayah pun Allah menunaikan doa ayah. Kalau berlaku permasalahan dalam sidang parlimen Julai nanti, lebih baik bubar parlimen. Kita bina kerajaan bahtera rakyat. Ya, betul tu ayat orang lama. Pelabur tak berani masuk kerana pentadbiran tak stabil. Ya, betul. Pentadbiran tak stabil. Kan, orang panggil apa? Pelabur-pelabur luar pun takut untuk masuk. Dan di saat kita PKP ini, lagilah teruk akan jadi kepada rakyat Malaysia. Kita pun tak tahu apa lagi yang akan berlaku. Dan kita dah tak nak lah. Kerajaan, mereka kata kerajaan tebuk atap. Hari ni mereka pula nak tebuk atap pula. Geng-geng ni pun nak tebuk atap juga. Jadi kita dah tak mau dah. Tebuk atap, panjat tangga, naik ke bumbung, tak mau. Kalau kata betul mandat rakyat, kembalikan kepada rakyat. Kita minta kembalikan kepada rakyat. Kerana yang berkuasa di dalam negara ini, yang pertamanya adalah monarki. Yang kedua adalah rakyat. Setiap orang, walaupun dia wakil rakyat, sebab itulah dipanggil dia wakil rakyat, dia juga rakyat biasa.
tetapi dia menjadi wakil kepada rakyat untuk membawa apa yang rakyat hendakkan. Bukan nak orang kata apa, nak bagi kat dia jawatan suka-suka. Dia adalah wakil kepada kita. Jadi kalau kita rasa tak bersetuju dengan dia, kita tidak akan mengundinya pada PRU 15 akan datang. Jadi kita minta lah disegerakan, bubarkan parlimen. Bubarkan parlimen dan bubarkan parlimen. Itu yang kita minta. Supaya dikembalikan kuasa kepada rakyat. Kerana rakyat yang menentukan siapa yang mentadbir kerajaan persekutuan. Itu yang kita perlu tahu. Aku tetap sokong 200% jikalau Datuk Seri Najib Razak dikembalikan di tampuk pemerintahan. Ya, betul. Bukan tuan je sokong, saya lagi sokong. Kerana isu ISET ni lah kau dicemburui parti PH duk angin dengan COVID teruskan perjuangan. Betul. Tak apa. Mereka kata kat saya macam-macam. Mereka kata kat saya macam-macam. Mereka buat fitrahan kat saya macam-macam. Mereka buat macam-macam kat saya sampai orang kata apa, hampir keseluruhan rakyat Malaysia membenci saya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala lebih hebat daripada itu lagi. Apa saja rancangan yang mereka buat, pasti akan digagalkan dengan doa-doa kita semua. Tak ada masalah apa. Saya dah biasa dah berhadapan dengan mereka ni. Cuma saya sedih satu perkara saja. Bila kita duk berjuang dahulu menentang speaker-speaker DAP, menentang speaker-speaker PKR, tiba-tiba hari ini mereka lompat masuk ke Barisan Nasional. Kita ambil contoh satu je. Hari ini ada pengumuman daripada Izam. Izam kita dah tahu dah dulu adalah AMK di dalam HKR. Lepas tu pada PRU ke-12 masuk ke dalam UMNO. Dan sekarang ini membuat keputusan untuk masuk semula ke PKR. Bila yang jenis lompat ni tuan-tuan, sebab mereka ni dah biasa dikaburi dengan wang ringgit. Kita tak nak. Kita tahu RBA, DAP dulu semuanya dibayar duit. Bila kita tarik mereka masuk UMNO. Dan kenapa mereka masuk UMNO hari ni? Kerana mereka tahu bahawa mereka tidak boleh cari makan lagi dekat sana. Mereka tak boleh nak cari makan sebab kerajaan dah jatuh. Sebab itulah mereka lompat masuk ke dalam UMNO. Dan apabila mereka masuk ke dalam UMNO, sebenarnya mereka menjadi parasit. Kalau kita tengok hari ini di antara mereka, apa yang mereka buat? Mereka cuba bergaduh di antara sesama sendiri. Cari pasal dengan saya, cari pasal dengan Bibi, cari pasal dengan semua orang. Untuk apa? Nak parasit sana, parasit sini, parasit sana. Lebih baik saya kata tak perlu ambil. Yang mana RBA ni yang kita panggil dulu kita panggil depa red bean babi. Tapi hari ini kita ambil depa masuk dalam UMNO. Untuk apa? Untuk apa? Akhirnya nanti mereka akan lompat balik pergi ke sebelah sana. Itu yang kita takut. Itu yang kita takut dan kita yang saya amat sedih sekali. Sebab kita duk berjuang dulu berhempah pula sampai hilang kerja. Nak berlawan dengan mereka. Tiba-tiba mereka isi borang masuk UMNO. Kita rasa sakit hati. Kita rasa sakit hati. Weh, lama awak pakai songkok sangat. Siapa dia ni? 3 public figure terbaik. Papa Gomo. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak. Kerana iktiraf saya selevel dengan Gomo. Saya tak ada lah sampai ke tahap macam tu. Dia lebih king daripada saya. Jadi bosan lah tuan-tuan duk cakap seorang-seorang. Apa kata kita randomly ambil siapa yang nak bervisi. Siapa yang nak bervisi ya. Saya buka visi dan saya buka loh. Saya buka loh jadi request Jadi boleh aku ayah bagi sepatah dua. Zahid Hamidi pun parasit juga Fik, merosakkan parti je. Saya tu semua selagi dia tidak dituduh bersalah, bukan tidak dituduh bersalah, selagi dia tidak dijatuhi hukuman bersalah di mahkamah, kita kena menyokong kepimpinan kita. Dia kadang-kadang tuan-tuan dia macam ni. Dia macam ni tuan-tuan kadang-kadang sengaja dibuat benda ni. Sengaja dibuat benda ni supaya berlaku pergolakan di antara kita semua. Sebenarnya tak ada apa pun. Mereka saja naikkan isu ni. Yang buat isu ni siapa? Yang buat isu ni semua RBB ya sebenarnya. Yang buat isu ni semua RBB ya. Dan tuan-tuan kena faham tuan-tuan, saya baru dalam UMNO. Umur saya 29 tahun. Saya 18 tahun saya masuk UMNO. Umur saya berapa? Saya tak pernah lompat mana-mana parti. Daripada umur umur saya 18 tahun saya duduk dalam UMNO sehingga sekarang ni saya masih lagi
di dalam UMNO. Tak pernah pi sana, pi sini, pi sana, pi sini, tak ada. Duduk kekal je dalam UMNO daripada dulu. Daripada dulu duduk di dalam UMNO. Jadi orang kata apa? Tuan-tuan pun tahu. Tuan-tuan pun sedia maklum. Tuan-tuan pun sedia maklum, di dalam UMNO kita hanya satu parti sahaja di Malaysia ini yang ada kesilapan di peringkat kepimpinan kita ambil tindakan. Ashraf Wajidi mungkin tak mau sebut nama, tapi saya sebut nama kepada tuan-tuan. Khair Toyo. Khair Toyo kena ambil tindakan tak? Khair Toyo kena ambil tindakan. Didakwa di mahkamah, didapati bersalah, dihukum dan juga keluar daripada parti. Kita reda. Kita reda macam Ashraf Wajidi kita reda kerana dia bersalah. Syaridat Jalil. Kena tak? Kena. Tetapi yang jadi masalah kalau kita nak tengok, kalau kita tengok daripada sudut yang mana yang tidak diambil tindakan ni, kita tengoklah kepada Pakatan Harapan. Ada dua kerakyatan, DAP, mengikut Perlembagaan Rakyat Negara Malaysia, tidak boleh menjadi ahli parlimen dan hilang kelayakan kepada sebagai rakyat Malaysia. Ada tak tindakan yang ambil? Tak ambil. Kes Rogol di Perak ambil tindakan tak? Tak ambil. Anak Mak Sabu isap ganja. Lah ni duk cakap perempuan. Sedanglah dulu. Anak hang pun tak kena tindakan. Anak dia pun tak kena tindakan. Siapa lagi tuan-tuan? Siapa lagi? Banyak. Semua tidak diambil tindakan. Jadi kita jangan gusar. Kita jangan dengar fitnah mereka. Kita terangkan kepada orang. Kalau Datuk Zahid ini bersalah, insya-Allah dalam UMNO tiada lagi krisis yang kita tak ambil tindakan. Sedangkan Perdana Menteri disiasat semasa menjawat jawatan sebagai Perdana Menteri. Mereka duk sebut DOJ. Tuan-tuan, Datuk Seri Najib Razak disiasat semasa menjawat jawatan sebagai Perdana Menteri. 2 kali kena siasat. Yang pertama dalam Department of Justice di United States of America pada tahun 2017. Kemudian disiasat di dalam Lembaga Kira-kira Wang Negara, PAC. Laporan 99 muka surat. Semasa menjawat jawatan sebagai Perdana Menteri. Tidak ada masalah tuan. Di dalam Barisan Nasional tidak ada masalah. Dan kita kena terangkan kepada umum supaya umum faham. Hanya ada satu parti sahaja di Malaysia ini yang mana ahli dia buat ona, kita ambil tindakan terus keluar daripada parti. Hanya ada satu parti je. Hak depa ni lepas jubok masuk penjara tetap jadi presiden. Keluar jubok pula masuk penjara lagi 10 tahun tetap jadi presiden. Mereka menelan. Walaupun presiden mereka ni kaki jubok dengan jam Omega dan sebagainya, saya tak sebut nama, tapi tuan-tuan faham sendiri, tetapi mereka masih lagi mendukung beliau sebagai presiden. Dan mereka masih lagi mendukung beliau untuk mencalonkan sebagai ni tak boleh sebut lagi dah sama. Papa Gomo dah kenal lah. Papa Gomo dah kenal lah. Ini kita tak sebut nama. Jadi tuan-tuan faham sendiri. Kita tidak. Di UMNO, Barisan Nasional, kita tidak macam tu. Jadi kita berlapang dada. Kalau Datuk Zahid bersalah, dia akan dihukum. Dan dia akan undur diri daripada parti. Jadi sekarang ni kita bagi ruang. Kepada beliau. Jadi itu yang tuan-tuan kena fahami. Sebagai semua ahli-ahli, kita kena mendukung kita punya majlis tertinggi kita. Jangan kita duk kata dekat majlis tertinggi kita dan kita bagi bola tanggung kepada pihak lawan untuk pihak lawan hentam kita balik. Itu yang jadi masalahnya. Sebagai akar umbi kita nak tegur, tak ada masalah apa. Kita tegur. Tetapi tegur secara beradat. Sebab adat Melayu kalau kita nak tegur orang yang lebih tua daripada kita, kita kena pergi jumpa dengan dia, tanya dia. Datuk Seri betul tak macam ni? Bukan kita boleh buat kenyataan, membuta tuli dan sehingga mengelirukan orang lain. Itu yang paling pentingnya. UMNO mesti bersihkan diri daripada asyik mencari kepentingan diri sahaja. Itu ayah sebut bukan tentang Zahid Hamidi ya. Ayah sebut tentang yang RBA lompat mai ke sini. Betul tu Fik, tak perlu ambil mereka sebab ni ibarat virus yang boleh memecahkan kita di dalam parti. Tengok Syafiq Masya Allah Jafar, terima kasih. Aku rasa tak boleh sebut tu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tok Utih. Waalaikumsalam semua. Awak bagi masuk, kalau bagi jangan bagi jawatan apa pun. Tuan-tuan faham lah siapa yang saya sebut, tapi saya tak tahu dia dapat jawatan apa. Tapi yang saya tahu dia masuk ahli UMNO, tu saja. Diorang ni guna ilmu kijang, Fik. Tu pandai lompat. Nak dengar ayah Kem bagi pendapat? Boleh.
Kan, kita pun duk tunggu ayah Ken nak bagi pendapat. Kan, memang saya nak sangat. Kan, semua orang bila dia tengok je muka ayah Ken dengan senyuman profile picture tu, semua orang dan saya pun mencemburui ayah Ken sebenarnya. Kan, mencemburui kan. Kenapa dengan senyuman yang begitu? Kan, bila buat live dia, dalam live dia orang kata ayah Ken masuk, ayah Ken masuk. Saya pun mencemburui. Tapi nak buat macam mana? Saya sendiri pun bila tengok muka ayah Ken, aku nak up ayah Ken. Aku nak up ayah Ken. Kan, sebab kita nak dapatkan ilmu daripada dia. Kan, tapi hari ni tuan-tuan, kan, semua yang mana setuju nak bawa naik ayah Ken, tolong tekan satu. Kan, bagi ayah Ken tengok sendiri, kan, sakit tiba-tiba akan hilang. Jadi kita minta ayah Ken naik masuk dalam misi. Kan, sebab ayah Ken tadi saya dah tanya, ayah Ken tak ayah sakit, tapi hari ni kan, ramai-ramai yang ada kat sini, kan, kita minta ayah Ken naik. Mungkin ada pendapat yang boleh ayah Ken bagi, kan, yang sebab dah lama dah kita tak dengar suara ayah Ken ni. Saya tahu banyak gadis-gadis di luar sana yang terlengah kerinduan sangat dengan suara ayah Ken ni. Kan, telahkan kami yang pemuda-pemuda ni. Kan, tapi ayah jangan risau, dalam UMNO tak ada masalah hak pemuda dia intai kot lain. Kan, jadi kita rindu nak dengar fakta daripada ayah Ken ni. Kan, Samalah saya Fik, saya pernah pegang jawatan Naib Ketua Pemuda UMNO Cawangan dulu, kini dan selamanya, terus bersama UMNO. Abang Muhammad Afiq Mokhtar, hidup UMNO. Jom visi Muhammad Muda. Ustaz. Ni saya Ustaz. Strategi DAP pecah perintah untuk musnahkan UMNO. Diorang serang dengan fitrah integriti walaupun didapati bersalah, rakyat tetap memandang pemimpin UMNO sebagai perasuah, bersalah dan sebagainya. Jadi kita persoalkan balik. Macam saya masuk dalam live satu tu, saya persoalkan balik tentang Lim Guang Eng. Saya persoalkan balik semua ni. Sebab kita tak attack mereka. Kita tanya macam mana dengan anak Mak Sabu, macam mana dengan kes Terowong. Kita tanya mereka. Masa PRK dirantau tuan-tuan, saya bukan berdebat dengan mereka pun. Saya cuma bagi mereka persoalan. Saya tanya mereka pasal isu kereta terbang. Saya tanya mereka bila mereka sebut kereta terbang canggih. Saya tanya mereka soalan. Sampai mereka sendiri mental koyak. Kita tanya sampai mereka mental koyak. Saya bukan kurajak, bukan saya kata kat dia bodoh ke apa tak. Saya tanya soalan. Jadi kita tanya kepada mereka. Bila mereka buat live tuan-tuan, kita tengok mereka punya rating tinggi, kita tanya soalan. Ini macam mana kes kadang-kadang orang kita tak baca. Sebab itu perlunya kita ni kena ada cyber trooper kita semua. Bila mereka buat live, kita tanya. Kita tanya ni isu Anwar ni macam mana ni, dapat pengampunan bukan dapat pengampunan penuh dalam perlembagaan sebut, kalau tidak mendapat pengampunan penuh tidak layak untuk menjadi ahli parlimen. Macam mana Anwar nak jadi Perdana Menteri? Kita tanya bagi orang semua baca. Bagi semua orang baca. Lepas tu kita tanya pula. Kita tanya lagi. Ni kes Lim Guang Eng ni, kes Terowong ni macam mana? Jadi bila mereka cerita tentang ni, kami semasa zaman pemerintahan PH kita telah membayar hutang negara dan sebagainya. Kita tanya, bang, Najib tinggal kadang-kadang orang tak tahu. Orang hak tengok tu dia tak tahu. Kita tulis dalam tu. Kita tulis dalam tu, abang, masa Datuk Seri Najib Razak tinggalkan kerajaan, beban hutang negara adalah 565 bilion. Tapi hebat juga kerajaan bayar hutang tu sampai boleh jadi 786 bilion. Kita hantar mereka. Jadi orang akan baca. Jadi dia tak boleh lah nak fitnah kita. Lepas tu kita orang kata apa? Kita bila dia bangkitkan tentang isu Datuk Seri Najib sebagai contoh, baru ni ada dalam live yang saya cerita orang Perak tu, dia sebut tentang Datin Seri Rosmah cincin, dia sebut tentang DOJ. Saya tanya dia dalam live tu, saya ajak dia visi dengan saya tapi dia tak mau. Saya tanya dia, duk sebut tentang DOJ ni tahu ke? Saya tanya dia, cincin tu betul ke rampas dekat Datin Seri Rosmah? Kalau dia buat naik tu, saya nak tanya depan-depan dia, saya nak keluar buku tunjuk. Dalam ni bagi tahu Robert B. Hewling bagi tahu dia tak rampas dekat Datin Seri Rosmah. Kita bantai Republik. Kita kena backup pemimpin kita. Selagi pemimpin kita tidak bersalah, kita kena cuci nama mereka. Masuk dalam live mereka, kita bela macam ayah Ken dok buat tu. Macam ayah Ken dok buat. Ramai anak-anak muda dah sedar sekarang. Bila ramai mendengar keterangan berfakta ni berlaku tentang keadaan politik sekarang, ramai juga anak muda sudah berpaling tadah terhadap PH. Terima kasih. Betul itu. Walaupun aku sokong PAS Datuk Seri Najib layak menjadi PM9. Muhammad Muda nak visi tu Fik. Jubok sedap tu. Terima kasih Fik, penjelasan yang memuaskan. Padu baik. Semoga Fik dalam lindungan Allah. Amin rabbil alamin. Amin. Betul, kalau DAP memerintah lagi kita tak boleh buat apa lagi, mereka jalan dengan cara mereka. Ini yang dikatakan jati diri anak bangsa. Apa cerita Menteri Komunikasi tu? Bukan menteri pengarah. Tu dia ramai yang tekan satu. Tu dia ayah, jenuh ayah. Kau ni kiki aku tahu lah. Tu dia ayah. Jahanam lah ayah. Pakat tekan satu ni. Pakat tekan satu. Jadi ayah apa komen? Hidup UMNO ayah, hidup UMNO
Teruskan perjuangan. Bos, macam mana Gomo boleh kalah kes mahkamah kalau dia berkata benar? Kes Hanaya kan, mohon sepatah dua kata. Saya tak baca tentang kes dia. Dan apabila melibatkan individu tu sendiri, pitanya ada. Sebab saya tak boleh nak komen pasal kes dia tu. Kes apa? Banyak kes. Kes apa? Ada hak dia menang. Saya tak baca macam mana saya nak pergi. Tanya dia. Dalam saya masalahnya, orang nak cakap pasal Gomo ni di belakang. Cuba pergi tanya dia. Tanya dia depan-depan. Dia pasal kes dia. Masuk live dia tanya dia. Ayah tukang kebun lulus SRP je. Malu buat live biar orang muda ada jati diri bakat jiwa rakyat. Okeylah ayah visi jap. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya. Alhamdulillah. Ya, puteri-puteri UMNO duduk sini dah. Ayah. Ayah. Ayah boleh buat balik-balik sekali lagi. I'm not feeling well. Okey lah Fik, begini. Assalamualaikum warahmatullahi, salam sejahtera kepada semua. Ya. Tamanya. Waalaikumsalam ya. Ya. Saya nak cakap satu ni. Ya, sekejap lu sebelum cakap. Amboi, Michelle baru trim, rambut baru trim. Mana ada trim. Patutlah saya nak tengok semua. Ayah. Okey, ya, teruskan. Okey, pertama sekali ayah banggalah dengan kau dan semua orang kata akar umbi rakyat yang telah memahami apa yang telah berlaku dalam negara ini. Penekanan kita sekarang ni, kita mesti fokus satu, kita mesti bersatu, jangan lagi berpecah belah. Itu the first thing yang kita mesti fikirkan sekarang ini. Kerana apa yang dibuat oleh pihak DAP secara terbuka kita cakap dan maupun kucu-kucu dia, mereka cuba untuk memecah belahkan kesatuan sama ada muafakat nasional itu sendiri ataupun Perikatan Nasional itu sendiri. Ini sedang berlaku dan kita jangan tertipu dengan dakyah-dakyah yang dibuat oleh mereka untuk melaga-lagakan di kalangan orang-orang UMNO dengan PAS, UMNO dengan itu, dengan ini dan sebagainya. Itu kita mesti bijak untuk menilai. Sebab itu kita jangan cepat melatah. Itu pesan ayah. Contohnya lah, ini sebagai contoh kecil. Kalau mereka bercakap tentang Z Amidi, kita terus melatah. Atau kita sekarang ini dikatakan, oh mungkin DSN akan calonkan anak dia. Ini semuanya kadang-kadang bukan daripada DSN, bukan daripada UMNO. Tetapi ia dibuat hanya untuk merosakkan rakyat. Untuk membenci sebagainya. Itu kita mesti bijaklah untuk menilai. Ini pesanan ayah kepada semua lah. Dan sekali saya rasa, kita bersatu, kita tak perlu risau. Dan counter back in the good manners lah dengan semua. Bila mana kita mendengar sesuatu yang kita rasakan menyebabkan perpecahan kita ataupun kata-kata yang diberikan dalam Facebook atau sebagainya, kita jangan melatah dengan terus menghentam dan sebagainya, tapi kita ajak dia berfikir balik. Contohnya baru-baru ini dalam satu message SME, ayah ada buat respon dan ada satu nama Jeff Tan. Ayah mesti ingat lagi. Bila kita counter dia balik, maka dia akan keluarkan pelbagai isu-isu dan pelbagai gambar-gambar untuk menidakkan kebenaran kata-kata kita. Dan dia akan keep on keluarkan bahan-bahan lama dan sebagainya. Tetapi kalau kita melatah nanti, kita akan terperangkap dengan RBA ini. Sebab itulah ayah minta semua akar umbi rakyat bawahan ini, kita dukung pemimpin, tetapi para pemimpin juga kita minta satu perkara. Kalau boleh, sama ada PAS ke, insyaAllah PAS tak ada masalah mungkin. Tetapi di kalangan UMNO itu sendiri, mula pada sekarang rakyat pilihlah mereka yang benar-benar ada jiwa rakyat yang ingin membantu rakyat untuk bersama dengan rakyat semasa time senang maupun time susah. Artinya, kalah ke menang ke, kita akan tetap bersama-sama. Memikul segala tanggungjawab. Bukannya bila kalah kita lompat dan sebagainya. No. Ayah rasakan sampai satu masa sekarang ini rakyat bawahan nanti akan kalau pemilihan dan sebagainya, pilihlah para pemimpin yang betul-betul ada jiwa rakyat. Dan kepada para pemimpin di atas sana, kau nak pilih pewakil-wakil, pilihlah mereka yang ada karisma yang ada maruah harga diri dan of course lah ayah tak boleh nafikan dalam nak jadi pemimpin ini mesti ada kekuatan ekonomi.
dan yang ada juga kotak background ekonomi dia. Tapi elakkanlah mereka yang semata-mata nak menjadi rakyat ataupun pemimpin yang hanya sekadar memikirkan diri dan keluarga. Ini kita harus elakkan. Kerana kita akan ditanya nanti. Dan kau pun telah bercakap banyak perkara ini. Hidup kat dunia hanya sementara. Kalau kita memilih manusia yang hanya memikirkan diri dan keluarga, maka berat nanti di akhirat nanti. Jadi carilah milik kita kerana Allah, mana Allah itu menjaga rakyat. Dan kalau kita jaga rakyat dengan baik, insya-Allah rezeki Allah akan bagi terhadap diri kita maupun keluarga kita. Untuk itu kita elakkanlah para pemimpin yang belum apa-apa lagi dah nampak sekarang ni. Bercakap tentang nakkan jawatan, bercakap tentang nakkan itu, ini dan sebagainya. Kita sekarang ni fokus bercakap tentang untuk menjatuhkan DAP dan PH itu dahulu. Dan ayah dah ada tulis tadi. Ayah berdoa sebenarnya. Walaupun ada orang tidak mendukung apa kali ini. Tetapi kalau ditakdirkan pada bulan Julai nanti timbullah masalah isu-isu permasalahan dalam parlimen nanti, lebih baiklah beramai-ramai kita, umat Islam, kita doa bersama. Kita minta kepada Allah berikan yang terbaik untuk negara ini. Kalau Allah kata parlimen akan terbubar, insya-Allah itu mungkin perkara yang lebih baik. Dan adalah manfaatnya untuk negara ini dan untuk untuk bangsa dan negara ini sendiri. Jadi yang paling penting kita jangan berpecah belah. Kita jangan berbalah dan kita jangan terus menerima isu-isu yang diviralkan atau isu-isu yang ditengahkan oleh pihak-pihak tertentu, khususnya RBA, DAP ni, yang sentiasa berusaha untuk memecah belahkan. Dan ayah amat sedih, masih ada lagi di kalangan orang-orang Melayu Bumi Putra yang masih tidak tahu menilai dan masih tak boleh berfikir, masih mendukung. Contohnya ada beberapa live orang muda yang ayah perhatikan asyik terus mengentam. Mengentam siapa? Mengentam DSN, mengentam itu, seolah mereka tak baca. Mereka tak buat kajian. Seolah dunia mereka tu dah dalam kepompong mereka saja dan pemikiran mereka telah distigmakan dengan all those negative thought yang telah dibawa oleh PH dahulu. Sedangkan kita perhatikan sekarang ni, kalau Amerika sendiri boleh nak mendakwa DOJ itu sendiri kerana berlakunya korupsi terhadap penipuan terhadap yang isu 1MDB tu, tetapi kita rakyat Malaysia masih mendukung. Dan persoalannya hari ini mengapa? Contohnya ayah pernah katakan. Mengapa sekali Tun mengalihkan, divertkan isu sekarang ini kebencian kepada, kalau misalnya kepada Perdana Menteri mengatakan Tan Sri Muhyiddin nak lepaskan Anwar. Soalannya sekarang ni, kalau kita fikirkan, Tun nak menindakkan tindakan fitnah yang telah dibuat itu, mahkamah pun insya-Allah based on fakta. Kalau DSN fakta, kalau tidak bersalah fakta, tapi isukan. Pak Bos isukan di sini nak cuba divert sebagai rakyat pula benci pada Muhyiddin, mengatakan Muhyiddin akan lepaskan DSN. DSN is a very, to me lah, manusia yang paling hebat lah. Ayah akan hormat manusia yang hebat seperti DSN. Sabarnya, kekuatan dia. Kalau ayah sendiri tak mampu manusia ke tahap itu, orang kata dewa-dewanya tahap lah tu. Dengan cacat manusia yang pada satu ketika berada di bawah kaki rakyat. Kehinaannya begitu besar, tapi kesabarannya alhamdulillah Allah tunjukkan. Allah naikkan dia kembali. Jadi bukan ayah nak menukar pihak, ayah nak menekankan kita mesti bersatu. Jangan berpecah belah. Jangan tertipu dan jangan terpedaya dengan permainan-permainan politik pihak pembangkang PHDAP ini dan maupun periset-periset dalaman itu sendiri. Masuk periset ni, orang yang lompat sana lompat sini, masuk balik ke UMNO dan cuba nak seperti yang kau cakap tu, yang dahulu dia dokongnya DAP, sekarang ni bila nampak dah mula lemah sana nak masuk ke UMNO dan UMNO nak dokong dia pula. So kali ni kita fikirlah sama-sama. Ayah minta sangat kepada semua yang berada dalam kau punya live ni supaya kita tetap bersatu. Biarpun jumlah kita kecil, 300 kita sebarkan kepada keluarga kita. Kalau 300 orang, keluarga kita ada berapa orang? 5 orang daripada keluarga kita kembangkan pada keluarga yang dekat kita, family kita, keluarga lain. Pastikan janganlah cukuplah. Cukuplah kita memberikan 22 bulan itu. Ya. Ayah, nak tanya soalan ni.
sekarang ni bila orang sebut tentang pilihan raya PRU ke-15 kan, saya tengok dalam live Dr. Ashraf Wajidi kan, ramai orang yang bangkitkan tentang anak muda. Bagaimana dengan anak muda yang berumur 18 tahun ni, macam mana kita nak mendidik mereka kan untuk mereka memilih kan UMNO tu. Macam kita lah ya, macam kami ni peringkat anak-anak ayah lah, ayah selalu sebut tentang UMNO, UMNO, dan akhirnya kita akan tertanya-tanya kan kenapa kita perlu memilih UMNO, dan ayah akan beritahu lah kan kenapa kita perlu memilih UMNO daripada sudut sejarahnya dan sebagainya. Jadi ada je di luar sana, yang anak muda di luar sana yang mereka ni dah tak fikir, dia berkata alah undi pilih siapa-siapa pun yang mana bagi kita duit. Sebagai contoh bila pilihan raya ni adalah gula-gula kan, yang mana bagi kita duit kita undi lah. Jadi macam mana kita nak terapkan mereka ini semangat berjuang, bukan semata-mata kita berjuang ni kita mestilah ahli cawangan, kita mesti ketua cawangan, kita mesti ketua bahagian baru kita berjuang. Jadi adakah nenek moyang kita dahulu masa berjuang bersama dengan On Jaafar ini mereka ni adalah ketua cawangan, mereka ketua bahagian dan sebagainya. Macam mana kita nak titikkan kepada minda mereka ni bahawa UMNO ini adalah satu perjuangan. Okey, Tuan Syafiq, ayah melihat begini sebenarnya. Kerana baru ni ayah pernah bercakap dengan Datuk Lokman sendiri maupun dengan beberapa pihak yang lain. Ayah kata begini je. UMNO tidak boleh hilang dalam negara ini. Kenapa persoalannya? UMNO dan kemerdekaan tidak boleh dipisahkan. As simple as that. By saying ada orang nak membunuh UMNO, nak membuang UMNO, nak matikan UMNO, nak menghancurkan UMNO, artinya kita menghancurkan nilai diri kita, nilai kemerdekaan telah dibawa oleh UMNO itu sendiri. Dan sekarang kita ada MN, gabungan di antara UMNO dan PAS. Sama juga sebenarnya, PAS adalah merupakan serpihan, bukan serpihan tetapi adalah merupakan orang UMNO juga, tetapi yang keluar dan mendukung kepada pemikiran agama dalam mentadbir negara. Jadi kita jangan kita pecahkan, kita nak pecah-pecah belahkan sesama kita. UMNO dan PAS ini dulu satu sebenarnya. Sebelum adanya PAS itu, kita ada UMNO dahulu. Lepas tu bila of course lah, bila ada yang aliran dia ke arah agama, maka terwujudlah PAS. In reality, kita masih bersaudara, kita masih satu. Kita yang sama-sama mendukung kepada kemerdekaan negara ini. Jadi pada anak-anak muda, kalaulah kamu nak memilih suatu parti, carilah parti yang ada jasanya pada negara ini. Mahu tidak mahu, suka tidak suka, the word UMNO itu adalah merupakan sebagai pelopor kepada kebangkitan. Bukan saja kepada kemerdekaan, tetapi kepada kemajuan negara ini. Persoalannya sekarang ini, ada orang menghina UMNO. Jangan dihina UMNO. Yang harus dihina adalah manusia. Kerana manusia itu tentunya ada yang baik, kurang, ada yang lebih, ada yang rendah, ada yang tinggi dan sebagainya. UMNO tidak hina. UMNO itu mulia. Itu penekanan ayah. PAS itu mulia. Tidak hina. Tapi manusia yang mendukung, itu ayah tak boleh jawab. Pemimpin itu ayah tak boleh jawab. Tetapi jangan kita hina UMNO. Lihat kepada dasar UMNO itu sendiri. Contohnya, dasar PAS itu sendiri. Tidak ada yang hina pun dasar-dasar itu. Malah dengan dasar UMNO lah, akhirnya alhamdulillah kemerdekaan negara ini dapat diwujudkan. DAP ke yang memerdekakan negara ini? PKR ke yang memerdekakan negara ini? Bersatu ke yang memerdekakan negara ini? Apakah maju negara ini kerana DAP? Adakah maju negara ini kerana PKR? Mereka lah yang menghancurkan. Jadi tak bolehkah kita menilai sedikit pakai simple logik sahaja? Oh, korup, itu sebenarnya berlaku di mana-mana berlaku. Dan itu manusia. Manusia itu kan parti itu. Sebab itulah yang kata sekarang kita bersihkan. Rakyat menentukan sendiri. Siapakah pemimpin yang harus dipilih? Bagaimanakah pemimpin yang harus dipilih? Adakah pemimpin yang ada jiwa yang lembek? Bila kita tekan sikit, lompat. Bila kalah sikit, lompat. Apakah itu nilai kualiti kepimpinan? Kita perlukan lebih ramai ada orang yang jiwa seperti SN. Kalah menang tetap setia. Tetap istiqamah dengan perjuangan dia. Itu yang kita nak. Kurangkah akal kita untuk menilai? Seperti yang saya cakap tadi itu. Betapa teruknya
manusia yang telah merogol, manusia yang telah melakukan perkara-perkara keji dari lubang depan, dari lubang belakang, itu yang akan sebagai pemimpin. Manusia yang jelas sebagai akta salah pun boleh lepaskan. Manusia yang melanggar segala akta dalam segala perkara dalam perlembagaan boleh tidak diangkat, tidak ditangkap dan sebagainya. Apakah ini kualiti pemimpin negara yang akan kita ambil? Sebab itu anak muda pilihlah. You fikir sendiri mana yang baik. Jangan salahkan the word UMNO itu. Ayah tak suka. Kerana ayah sedih. Kerana Datuk Nenek, kau pakai macam Datuk On Jaafar tu. Bagaimana Datuk On Jaafar dulu menyatukan kesatuan pertubuhan-pertubuhan Melayu itu sendiri untuk memerdekakan negara ini, untuk menentang Malaysian Union. Orang tidak tahu. Orang ingat negara ini merdeka senang saja. Bagaimana Tengku UMNO yang tak ada duit itu nak pergi ke London, rakyat bawahan memberikan, menggadaikan apa yang ada. Siapa yang bagi? Token-token Cina? Lim Goreng yang bagi ke? Lim Kit Siang yang bagi ke? Ngah Komeng yang bagi ke apa? Bapak dia. Sedangkan Datuk Nenek dia tu yang menghancurkan apa? Yang nak merosakkan kemerdekaan komunis itu. Jadi rakyat tak boleh berfikir ke? Anak-anak muda tak boleh berfikir ke? Fikir. Kita tidak ada pilihan. Tumi MN. Muafakat nasional, kita mesti kukuhkan, kita mesti pastikan kita bersatu, kukuh. Solidariti itu utuh. Lepas aku tidak sakit, jadi segar balik aku ni. Semangat ayah. Minta maaf Hafiz, sebab dah 3-4 hari ayah tak boleh bergerak pinggang ni. Tapi kadang kau nak cakap begini, ayah cuma sedih kalau mak bapak budak-budak ni, sekarang kau cakap tadi, bagaimana budak 18 tahun ni, yang terbaik untuk mendidik mereka adalah mak bapak mereka. Tetapi kerana suasana kehidupan persekitaran, mak bapak yang hingga sibuk, anak-anak terbiar, dan akhirnya pihak luar yang mengambil kesempatan. Sebab itulah Syed Siddiq kata, kita nakkan budak 18 tahun ini untuk mendaftar. Kenapa? Kerana budak-budak sekarang ini kurang jati diri, kurang ilmu sejarah tentang keluarga dia, tentang negara dia. Dengan mudah aja. Ya. Ataupun kena buat macam mak saya. Mak saya kata, hang pangkah selain daripada PAS dengan UMNO, hang jangan balik main rumah, aku tak mengaku anak. Sebab tu ayah kata tadi, terpulang pada mak bapak. Kalau mak bapak ada jati diri, macam ayah lah. Ayah cakap direct aja. Sekarang bergantung pada mak bapak. Kalau mak bapak masih tak sedar diri, mak bapak masih lupa diri, minta maaf cakap lah kalau ayah cakap secara terbuka. Kalau mak bapak pendatang haram yang telah, bukan pendatang haram, pendatang yang telah diwarganegarakan sebagai rakyat Malaysia, kemudian melahirkan anak yang dahulu kau pun bukan lahir kat sini, tapi tak tahu bersyukur pada diri dan tak meletakkan kesyukuran itu pada anak-anak, sehingga anak-anak mereka tu dengan senang ditarik oleh pemahaman liberal dia dengan parti-parti yang tak menyumbang pun. Apa sumbangan DAP kepada negara ini? Apa sumbangan PKR kepada negara ini? Apa sumbangan Parti Bersatu kepada negara ini? Tolong cakap. Ayah. Tolong cakap. Ayah ambil pendekatan yang sama juga dengan anak-anak ayah. Bila tiba musim undi, ayah cakap, kalau undi selain daripada UMNO, jangan balik main rumah. ada buat benda tu. Kita ada hikmah. Kadang-kadang kita tak perlukan ugutan. Kita mewajarkan pemikiran, kita buka pemikiran. Anak ayah dahulu agak keras kerana dia golongan muda. Tetapi akhirnya ayah perhatikan bersama-sama dengan ayah balik. Kerana kita kena rasionalkan. Kalau kita buat ugutan, mungkin itu kurang bijak. Tetapi kita bawa pemikiran, bukakan pemikiran anak. Lihatkan in reality apa yang berlaku sebenarnya. Supaya wujud jati diri. Kalau kita melakukan paksaan, mungkin hari ini okey. Tapi besok akan datang penyelenggaraan raya, mungkin akan bertukar. So tidak. Pada ayah yang terbaik, ibu bapa sekarang ini, cubalah. Tetapi kalau last kali tak boleh, kalau engkau tak undi, kau jangan balik rumah ni.
Itu boleh, itulah sekali lah. Kalau cara A, cara B, kita mesti ada pelbagai kaedah. A, B, C. Last sekali, barulah gunakan dengan cara itulah. Boleh lah. Tapi Pak, ayah punya keluarga, Alhamdulillah. Dia dengar, dia boleh menilai, dia boleh berfikir dan dia menentukan. Itu yang terbaik. Tetapi kepada anak-anak muda, yang generasi muda ini, tolonglah. Ayah dengar ramai. Ada si Faris, yang umur 16 tahun, ada yang 17 tahun, ada yang bijak-bijak. Alhamdulillah. Ayah mengharapkan mereka dikembangkan kepada kawan-kawan. Tetapi nak kata macam mana? Budak sekarang ni bukan nak belajar sejarah. Nak belajar tentang main game, main apa? Tak tahulah. Sekarang ni asyik pegang komputer, asyik benda tu saja. Dan yang dia nak dengar ialah sensasi-sensasi yang seronok, yang menyonokkan sebagainya. Akhirnya, pemikiran mereka, Allah dengan mudahlah dipengaruhi oleh unsur negatif tu mudah sangat. Bagi sedikit keseronokan, bagi sikit duit, habis. Dapat RM50, dapat RM100, dapat RM500, tak apalah, negara ni aku gadai pun tak apa. Dan nak lagi, kalau dengan budaya DAP, bagi rasuah, kemudian sekata orang rasuah. Belajar. Mungkin belajar daripada macam sejarah. Macam ayah, macam ibu bapa saya dulu, masa musim berkempen, ayah saya akan bawa pergi. Ayah saya akan bawa pergi markah PAS, mak saya akan bawa pergi markah UMNO. Jadi ayah ni, ibu bapa ni, jadikan sebagai ceramah politik itu sebagai satu riadah untuk keluarga. Jadi bawa anak-anak pergi, bawa anak-anak akan tahu tentang nilai-nilai perjuangan ni. Kalau ayah pergi duduk dalam markah, duduk orang kata apa, dengar ceramah politik, tapi anak duduk di rumah tengok telenovela Korea dan sebagainya, macam mana nak ada semangat jati diri, macam mana nak membakar semangat untuk apa nama ni, mengundi suatu parti yang berjuang atas dasar kerana apa nama kemalayuan dan juga kerana negara itu sendiri. Ya, Fik. Tapi nak katakan, kita katakan dunia sudah berubah. Kalau ibu bapa dah pergi sana, paling tidak pun, kalau anak-anak tak pergi kerana anak-anak pun sibuk kerja dan sebagainya, tapi seminggu sekali atau sebulan sekali kita dudukkan anak-anak. Secara hikmah kita dudukkan, kita ajak mereka berbincang. Macam ayah perhatikan ni secara jujur, secara terbuka ayah cakap, memang ada anak ayah yang begitu sebelum PRU 14 pun, PRU 13 pun, ada yang aliran pemikiran dia agak lain. Tapi bila ayah dudukkan, ayah ajak dia berfikir. Terangkan rasional. Dan dia ni orang muda dia senang sangat terpengaruh. Mana tak terpengaruhnya? PTPTN free, segala-galanya free, toll free. Tapi ayah kata, adakah itu realiti? Apakah itu boleh berlaku? Lidah tak bertulang, ayah kata. Tapi Alhamdulillah, semasa mengundi mereka bersama-sama dengan ayah juga. Jadi peranan ibu bapa amat penting sebenarnya. Dan keilmuan, pengetahuan ibu bapa, pengalaman ibu bapa itu juga penting. Jadi ibu bapa di sini, kalau yang tak tahu tu pergilah. Banyak bertanya, banyak berbincang. Tapi jangan jangan emosi. Kalau emosi susahlah. Kita akan cepat terpengaruh. Sekarang ni kesan daripada emo kita selama ini apa jadi? Apa jadi pada dulu taksi banyak privileges boleh dapat. Pekebun-pekebun kecil banyak privileges. Nelayan banyak benda-benda apa tu boleh dibantu. Tapi zaman PH negara bankrupt, negara tak ada duit. Kita kena jual harta. Ini realiti. Ada duit. Harta-harta yang dijual itu. Tiba-tiba ada pula duit sekarang ni. Dah jelas-jelas mereka menipu, tetapi masih juga anak-anak muda tak boleh berfikir. Saya rasa ni kan agak kasar sikit lah. Lebih kasar pada mak kau cakap. Kalau dah tak boleh berfikir gitu, masih lagi nak dokong DAP, baik engkau pergi naik bangunan apa tu, kau terjunlah lagi senang lah. Baik matilah kalau begitu. Kalau dah tahu perangai DAP begitu, masih nak dokong, ni bahasa saya dah kasar dah sekali. Kalau dia masih nak mendukung lagi. Of course RBA ni dia punya mainan very good. Saya kata, kalau orang tak pandai memang cepat terpengaruh. Tapi kita perlukan ilmu, kita perlukan kebijaksanaan. Cara kita berfikir itu penting. Jadi saya minta kita terus bersatu ni sebagai rumusannya. Saya nak minta kepada semua netizen yang ada kat sini, semua ni, saya bukan orang yang apa ni, seperti yang Syafiq tahu. Ini hanya tukang kebun kecil. Tapi je, tak pandai mana ilmu. Tapi jiwa tu,
kaya. Semangat itu besar. Besar apa? Untuk pastikan rakyat negara ini sentiasa bahagia berada di bumi yang bertuah yang bernama Malaysia ini. Tanpa mengira kaum. Tak kira lah kaum apa pun kita. Hatta kepada China dan India pun tak ada masalah. Cuma yang bermasalah ialah bangsa Cina DAP. Ya. Kerana dia tak pernah akan puas selagi dia tak jadikan orang Melayu Bumi Putra ini sebagai hamba-hamba dia, dia tak akan pernah puas. Kalau bukti dia apa? You tengok dia punya company pun nak masuk Chinese spoken, dia kata. Chinese speaking, dia kata. Bukankah itu rasis? Bumi ini bumi Malaysia, kita utamakan bahasa kita, contohnya. Keduanya bahasa Inggeris. Tapi kalau itu masih lagi tak boleh dijadikan sebagai contoh untuk kita menilai, anak muda masih lagi tak sedar, baik mati je lah korang. Itu yang pesan ayah. Jangan kenapa, baik mati. Jangan kau lahirkan anak cucu yang ni. Nanti korang akan menangis melihat anak cucu korang nanti dihina dan diperhambakan kat bumi ini sendiri. Itu pesan ayah. Satu ayah respect kau, orang-orang muda, engkau, Esme, Papa Gomong sendiri semua generasi muda. Ashraf Wajidi ke, Datuk Luqman ke, ni generasi muda. Korang lah membangunkan negara ni nanti. Dan kami ni hanya mengharapkan jati diri anak-anak muda ini yang akan membangunkan bangsa dan negara ini dan mempertahankan agama Islam di bumi ini. Kalau bukan korang, siapa lagi? So, ayah minta sangatlah kepada semua. Wallahu alam ya. Ayah minta maaf cakap, bukan ini ayah pandai dan sebagainya. Ayah cuma meluahkan perasaan dari segi pengalaman hidup itu sendiri. Tolonglah jaga negara ini. Dan kita doa sama-sama. Ayah minta sangat kita doa sama-sama. Kalau ayah yakin Allah akan berikan terbaik kepada bumi yang bertuah ini. Selagi umat Islam, selagi bumi putra di sini mau bersatu. Umat Islam itu tak seperti Melayu. Ada Cina Islam, ada India Islam, ada Karazan Islam, Dusun Islam. Kita berdoa sama-sama. Kita mintakan yang terbaik. Bila yang terbaik itu bukan hanya untuk orang Islam, tetapi untuk orang yang bukan Islam juga. Yang bersama-sama dengan kita. Tetapi bukan hanya orang Islam yang cuba untuk memerangi kita. Itu kita lawan. Orang-orang Islam yang orang bukan Islam yang musuh kita, itu kita lawan. Kita bagi tahu anak kita, ni muka Lim Kit Siang ni, jangan kau percaya sampai mati. Bagi trademark kat dia. Ini ni pengganas ini dulu. Pendukung pada pengganas. Bagi tahu. Ini muka ni, Lim Guang Eng ni yang nampak handsome, nampak cantik, nampak manis muka, ni lidah tak bercabang. Penipu besar ni. Kalau dia boleh menghina pemimpin kita, kita hina pemimpin dia. Ni dengan komen ini. Kalau pasal sekarang agak ni ke. Sanggup buat apa saja. Peluk Melayu, peluk orang Pak Haji. Untuk hanya kerana untuk pegang kuasa supaya dia boleh menjarah segala-galanya. Untuk memperhabakan bangsa ini. Bagi tahu anak-anak kita. Bagi tahu cucu-cucu kita. Yang dah ada datuk yang besar, cucu yang dah besar dewasa. Ayah punya cucu baru, yelah, kalau kita cucu sendiri, belum sampai tahap sekolah menengah. Tapi kalau cucu saudara memang banyak. Ayah hentam saja. Memang ayah tegur. Kalau masih tak sedar. Saya minta maaf. Mungkin saya ni agak lain sikit, agak kurang disenangi. Bahasa ayah ada menyinggung mana perasaan orang. Tidak ada niat. Tapi memang niat ayah untuk bakar semangat, yes. Untuk pastikan kita ada jati diri, yes. Untuk kita kenal sejarah diri kita, bangsa kita, negara kita, yes. Sebab tu banyaklah belajar. Tanya dengan orang. Jangan rasa diri itu mulia, jangan sedur pandai. Hidup korang belum pun jauh sebenarnya. Korang hidup, lihat dunia ni semua dah cantik. Kalau umur yang 35 tahun, 40 tahun ke bawah tu, korang lahir kat dunia ni, kau tengok keindahan. Keindahan semuanya dah. Bagaimana cantik itu kau tak tahu. Perit, jerih, peluh, lelah, datuk-datuk, nenek-nenek, cucu cicit apa tu, moyang-moyang korang tak tahu. Kuranglah menjadi pengkhianat kalau mendukung DAP.
Bila kau tengok tu, sejarah VAT 69 itu sendiri. Dan sejarah polis, kau polis, ambil sejarah itu sendiri. Bagaimana mereka ayah terfikir pada masa tu gaji mereka berapa ratus? 100 lebih saja. Nyawa 145. mereka 100 lebih ringgit saja untuk, tetapi demi negara mereka sanggup berjuang. Tapi hari ini apa yang berlaku? Gaji beribu-ribu, 3-4 ribu. Jangan nak berjuang, malah nak menjual negara ni pada bangsa laknatullah tu. So kau kata, bagaimana I nak suruh cakap pada anak muda, I dah cakap pada anak muda, terpulang. Paling tidak pun daripada Allah nanti, ada tak kau dah sampaikan? Dah saya sampaikan. Kepada anak muda, fikirkan baik-baik. Tahu menilai. Tahu menilai mana yang baik, mana yang buruk. Siapa yang, mana yang hak, mana yang batil. Kalau ada pada depan ni, dah 22 bulan itu dilihat apa yang berlaku, masih tak tahu menilai. Allah jadi kalahkan BN itu, Allah nak suruh orang melihat. Dah lihat sekarang ni. Tapi masih dah melihat, tak tahu menilai, maka memanglah. Bukan lagi dungu, apa yang kata? Bengong. Masih nak mendukung. Okey ya. Kita buka Okey, peluang okey. kepada kalau enggak mungkin ada yang Yes. nak bertujak dan sebagainya. Okey, Fik. Terima kasih, saya tak maaf semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kena jaga kesihatan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia ayah kita kan. Ayah kita. Jadi tuan-tuan kan, di samping kita di habis PKP ni tuan-tuan. Jadi anak-anak semua pakat duk balik raya di rumah semua. Saya pesan kepada ibu bapa kan, tolong cek. Kan, lepas salam-salam pun tanya anak. Adik dah daftar SPR. Kalau dia kata dah daftar, buka mak nak tengok. Kan, buka mak nak tengok. Ambil lah orang kata apa kesempatan ini untuk cek tengok. Sebab kita ni tuan-tuan, kan, sama ada bulan Julai ataupun bulan Disember, di antara Julai dengan Disember ni pasti akan berlaku PRU ke-15. Kan, jadi pakat-pakat semua. Kan, sebab apa? Ramai di antara orang Melayu ni yang tak daftar mengundi. Yang ambil sikap acuh tak acuh, yang tidak cakna kepada keadaan negara kita kini hari. Jadi tolonglah kepada ibu bapa. Kan, sebab tak ada orang lain dah boleh tegur kecuali ibu bapa. Kan, kita nak tegur macam mana kalau kita umur 29? Kan, nak tegur apa nama anak dia yang dah besar dan sebaya dengan kita apa ada 29 yang 30 nak tegur tak boleh. Yang boleh tegur siapa? Ibu bapa aja. Kan, ibu bapa bagi tahu. Kan, kena tanya mereka, dah daftar mengundi ataupun tidak daftar mengundi. Kan, kalau tak daftar mengundi, daftar. Kan, kalau kata yang automatik, kan, jangan ambil sikap acuh tak acuh. Kan, semak ada tak di dalam sistem SPR. Kalau ada, alhamdulillah. Cek anak-anak yang umur 18 tahun tu. Kalau tak ada, telefon tanya. Ni anak saya ni umur 18 tahun, kata automatik. Kenapa belum ada dalam sistem? Semak tuan-tuan. Jangan ambil remeh-temeh. Jangan ambil sikap acuh tak acuh. Kan, kena tengok benda ni semua. Nah, jadi siapa lagi yang nak berbisi, seorang lagi boleh. Kan, orang yang berusia 50 tahun ke atas, faham politik DAP, ya betul. Kan, Tadi siapa dia yang nak berbisi tadi ya? Siapa yang nak berbisi ya? Mungkin boleh satu orang. Kapil Jimmy kita jaga, Kapil Harpi DAP kita tentang. Kan, siapa yang nak berbisi ni? Kan, mana dia? Siapa yang nak berbisi ni? Seorang Seorang ni. Siapa yang nak berbisi ya? Sebab saya nak tidur dengan anak je. Tak boleh lama-lama. Esok nak raya lagi. Siapa yang nak berbisi cepat PM nak berbisi, saya akan up net. Tadi seorang ni, siapa dia? Ada lagi 15 minit lagi. Kan? Ada lagi 15 minit lagi untuk kita teruskan bersama-sama. Kan? Siapa yang nak berbisi tu? Waalaikumsalam Rohani Kasim. Siapa yang nak berbisi? Silakan request ataupun bagi tahu. Kehadapan hanya anak muda yang menentukan. Syabas anak muda bangkit. Negaramu, bangsamu, Islam penunjukmu. Ya, Kak Salmih Ahmad Jadi siapa yang nak berbisik tu, yang tadi tu? Boleh seorang lagi? Sebab saya nak kena tidurkan anak ni.
Saya kata tak bagi peluang. Saya kata tak bagi peluang. Mana tadi seorang? Pakcik-pakcik kita ke? Abang-abang kita, adik-adik kita. Syafiq tolong pinkan daftar undi untuk cek. Allah, nak pin. Nak lagi saya nak keluar. Ni saya tengok dalam Google daftar undi. Siap. Banyak tengok internet. Banyak nak ambil website kan. Banyak. Saya makan. Oh iya, ada bunyi ya, type. Gila. Tak ada, VC tak ramai tengok. Mat 5 ringgit masuk. Mana ada? Ada sini. Ruslin ada tak ni? Okey, siapa yang ni? Sebab siapa yang nak VC? Saya pun nak kena sebab saya punya ni alalang ni tanya tadi Saya punya sistem dah maklumat peribadi pemilih ni dia tak pakai nombor kad pengenalan saya, dia pakai nombor polis dia pakai nombor polis. Esok saya nak salam kalau tuan Jitra PM saya nak belanja biungsut di lorong Adelia. Boleh esok saya tuan Jitra. Nak tidurkan anak atau maknya, anak-anak orang yang nak VC dengan hang pun takut tak sama. Jangan cakap itu, kita sama saya punya daftar pemilih pun nak kena check balik sebab saya punya rekod saya nombor polis nombor polis walaupun dalam sistem di dalam kad pengenalan ada nombor tapi nak kena check balik. Ini saya punya. Terima kasih kepada abang nama apa tadi? Abdullah Muhammad Ali Abdullah Muhammad Ali apa nama ni kerana mengingatkan dia suruh bagi, saya pun teringat nak check saya punya check tengok maklumat nombor polis. Esok saya nak kena pergi pejabat pos itu kata tu kita sama-sama kita sama-sama membantu sebab tu kita kena ada toleransi kena ada interaction. Sebab tu tuan-tuan pun kena berani untuk berbisi, kita berkongsi pendapat. Tengok secara tak sengaja hanya sekadar minta link untuk check saja. Saya pun teringat nak check saya punya, tengok ni bahaya ni. Sebab apa? Kita dah kena keluar daripada polis dah. Tetapi dalam daftar pengundi nombor badan anggota polis. Esok kita nak pergi mengundi, dia kata tak boleh ni cik, jahanam. Esok nak kena pergi. Esok air bawah esok air bawah Selasa. Cari SPR dekat Lostak kau lah. Nak kena tengok BIM-nya tu nombor badan. Nak kena pergi ubah ni boleh kot Izzat Syafiq Mokhtar ni saya awak naik dia. Saya awak naik Izzat Syafiq Mokhtar. Kita nak dengar sikit. Ni anak muda yang terkenal juga ni kat Keluar Masuk ni. Minta-minta dia accept Oh, dislike. Kita add sekali Dia tengok dia dislike tengok ke apa?
Ya tak apa je. Walaupun warga asing masih boleh lagi memberi pendapat. Warga asing pula dah. Okay, dia dislike ya. Dia dislike. Decline dislike pula dah. Decline. Jadi dia tak mau berbising dengan saya. Jadi siapa ni? Saya nak kena add random ah. Nak kena add random ah. Tengok siapa dia yang ada ya. Siapa dia soalan Ni boleh kot. Saya pun nak buat macam Dr. Ashraf Wajib. Berpolitiklah kerana parti memperjuangkan maklumat seperti UMNO. Seperti parti UMNO, parti lain berpolitik kerana pemimpin. Sebab tu kita tak boleh sokong parti PKR, DAP dan PAN kerana mereka berjuang kerana pemimpin semata-mata. Ya. Ya. Berjuang pada pemimpin, berjuang kerana untuk menaikkan anak pemimpin. Lepas tu untuk memelihara boboiboy. Ini baru ni tuan-tuan. Saya ada dengar kata lah tapi saya tak tahu betul ke tak. PPBM dia pecah kepada 3 kumpulan. Satu PPBM yang dibawa oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin, satu PPBM yang dibawa oleh Tun Mahathir, satu PPBM yang dibawa oleh Tan Sri Yusof Hitam. Saya ada dapat maklumat lah. Saya tak berani nak ni lagi. Dengar cerita Tan Sri Yusof Hitam ni, dia ada buka parti baru. Parti dia nama Malaysia Merdeka. Malaysia Merdeka kot tak silap saya. Dia punya bendera parti dia Azmizan. Mana dia Azmizan? Warna parti dia, bendera parti dia color macam bendera Selangor. Color merah kuning ya. Sama macam lambang Perkasa dululah. Merah yang parti Perkasa tu. Yang saya dengar lah depa pecah kepada 3 komponen sekarang ni. Jadi dia bawa parti nama dia Malaysia Merdeka. Sebab baru ni member saya ada dapat offer. Waalaikumsalam Mahathir bin Mohamad tu nama rare jadi orang kata apa? Member saya dapat offer untuk menjadi ketua bahagian dalam parti itulah. Jadi dia tanya saya kenal tak apa nama Yusof Hitam. Jadi saya tak kenal. Saya search dekat dalam Google, tengok nama dia adalah Tan Sri Tan Sri Yusof Hitam. Dulu orang UMNO, lompat masuk PPBM. Sekarang ni dengar cerita buat satu parti baru pula, nama dia Melayu Merdeka. Melayu Merdeka. Tak mahu buat start. Jadi apa nama ni pecah pula. Dah jadi 3 lah. Lah ni dalam PPBM jadi 3. Satu yang Muhyiddin, yang tidak diiktiraf Mahathir. Satu lagi adalah apa nama Yusof Hitam. Jadi nampak di situ. Jadi dah jadi inilah. Bagi orang muda itulah nak